Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang nilai-nilai murni peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Taufik, Muhammad Syakir, Raja Nurul Amirah, Nuwairah Aimi, Nur Anis Amirah, Nur Emilia Natasha, Aisyah Husna, Nur Isha Fariha dan Siti Awadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Asnol dan saya akan menerangkan sedikit sebanyak pengenalan mengenai topik kami iaitu nilai-nilai murni peradaban. Jadi, seperti kita tahu, pada era globalisasi ini, pada era moden ini, daripada dulu lagi banyak perkara yang sudah berubah mengikut pergerakan masa. Tetapi, satu perkara yang tak berubah daripada dulu lagi ialah nilai-nilai murni yang diterapkan oleh sesetengah peradaban. Nilai murni yang diamalkan mencerminkan suatu peradaban. Mengikut peribahasa Melayu, apa guna berkain batik kalau tidak berbaju kasa? Apa guna memang cantik kalau tidak berbudi bahasa? Kat sini kita dapat lihat bahawa walaupun kita duduk tinggi mana, walaupun kita mempunyai pelbagai ilmu, tapi tak guna kalau kita tidak mempunyai nilai murni. Seterusnya, saya akan terangkan objektif kajian kami iaitu mengenal pasti definisi dan konsep nilai-nilai murni. Yang kedua, kaedah penerapan kepada nilai-nilai murni kepada masyarakat seluruhnya. Dan yang terakhir, menjelaskan kepentingan nilai murni dan kesan pengabaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi tidak melengahkan masa lagi, saya Muhammad Syakir bin Muhammad Rafi'i dan saya akan meneruskan bahagian yang seterusnya iaitu kajian literatur. Bagaimanakah dasar kebudayaan dapat dibentuk dalam negara Malaysia ini melalui pemupukan amalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. Di sini saya dapat simpulkan 4 poin utama. Yang mana yang pertama ialah pemupukan sejak dari sekolah rendah dan menengah, yang mana guru ini adalah watak utama dalam mendidik pemikiran anak-anak muda ini. Seterusnya ialah didikan daripada ibu bapa, yakni di rumah lah, memainkan peranan penting bagi memastikan perkembangan anak-anak adalah selari dengan perkembangan budaya di dalam negara. Yang ketiga ialah masyarakat sekeliling perlu memainkan peranan juga, dan ia adalah faktor utama bagi keberkesanan dasar kebudayaan di dalam negara. Dan akhir sekali, kerajaan juga perlu berkerah tenaga bagi memastikan segala objektif bagi dasar kebudayaan ini dapat dicapai dengan jayanya. Jadi itulah 4 poin utama yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi dalam topik nilai-nilai murni peradaban, saya akan terangkan definisi dan konsep nilai-nilai murni. Maksud nilai ialah harga atau sesuatu sifat ketinggian yang boleh diukur oleh seseorang atau instrumen. Manakala maksud murni pula ialah sesuatu yang tidak mengandungi unsur asing dan ianya benar, bersih dan tulen. So, daripada dua perkataan ini, kita dapat tahu bahawa tiada sebarang unsur negatif langsung. Oleh itu, gabungan dua perkataan ini akan membawa perkataan yang positif dan tidak ada sebarang negatif. So, definisi nilai murni ialah perlakuan yang baik, tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Itu sahaja, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Aisyah Husna binti Muhammad Zais dan saya akan menerangkan tentang kaedah penerapan nilai-nilai murni kepada masyarakat seluruhnya melalui pendidikan. Pertama, dengan menggalakkan penyertaan pelajar dalam kurikulum. Kepentingan kurikulum adalah untuk pemupukan sahsiah dan pembentukan perpaduan. Remaja atau kanak-kanak yang cemerlang adalah mereka yang mempunyai keseimbangan antara pencapaian akademik dan sahsiahnya. Pembelajaran tidak cukup dengan hanya apa yang dipelajari di kelas semata. Pelajar harus diberi kebebasan untuk meneroka dan berinteraksi dengan alam sekitar supaya mereka lebih mengetahui peranan sebagai seorang pelajar dan remaja kepada masyarakat dan negara. Pada waktu yang sama,
Mereka juga akan melakukan perkara ini bersama pelajar yang lain. Maka ini dapat memupuk perpaduan antara pelajar pelbagai kaum. Jadi, penyertaan murid dalam kurikulum dapat menyemai perasaan muhibah, perpaduan, integrasi nasional dan menyemai nilai-nilai murid secara langsung dan tidak langsung semasa menyertai aktiviti-aktiviti kurikulum tersebut. Kemudian, budaya sekolah yang positif. Sekolah merupakan sebuah institusi sosial yang memainkan peranan yang amat penting dalam mengubah kehidupan masyarakat. Kurikulum dapat membina, meningkatkan kerjasama dan mewujudkan sekolah yang berwatak bagi menghalang para pelajar daripada terlibat dengan pelbagai gejala yang negatif. Sekolah akan terkenal dengan keistimewaan sendiri kerana kejayaan pelajarannya dalam memperaih pencapaian kurikulum yang tinggi akan menjadikan para pelajar bangga serta sekaligus menghalang mereka daripada melakukan sesuatu yang boleh merosakkan nama baik sekolah. Kaedah yang kedua pula dengan menjadikan guru sebagai teladan atau role model dalam penerapan nilai murid pelajar. Guru merupakan individu yang sentiasa bersama-sama dengan pelajar dan juga individu yang bertanggungjawab membimbing pelajar. Guru sering disamakan dengan ibu bapa yang kedua kita. Mereka mengambil alih tanggungjawab ibu bapa sebagai individu yang bersama-sama dengan pelajar dan individu yang bertanggungjawab menggilap potensi pelajar, membimbing, pembentuk akhlak, penjana perubahan di dalam diri pelajar, pendorong kemahiran, berfikir secara kritis dan kreatif dan sebagainya di sekolah. Jadi, mereka dijadikan sebagai contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada pelajar. Oleh itu, setiap guru hendaklah mempunyai ciri-ciri positif mereka seiring dengan usaha untuk melahirkan para pelajar yang mempunyai ciri-ciri model insan. Kaedah yang ketiga pula, dengan penerapan nilai murni melalui pembelajaran kooperatif. Satu kaedah pembelajaran yang menarik, menyeronokkan tetapi memerlukan komitmen yang tinggi. Tenaga pelajar harus merancang aktiviti pelajar berdasarkan sukatan pelajaran dan melaksanakannya dalam bilik darjah mengikut strategi pengajaran yang sesuai dan kreatif untuk membuat pelajar minat dan berkomunikasi. Dengan ini juga dapat menggalakkan aktiviti berkumpulan, melatih pelajar mengamalkan nilai murid serta memberi penghargaan kepada usaha mereka. Kesannya, kita dapat membantu pelajar mencapai pencapaian akademik dan mempertingkatkan pembangunan nilai diri pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Siti Awada binti Tajuddin, nombor pelajar 20.834886 akan meneruskan tentang kaedah penerapan nilai murni dalam kalangan masyarakat melalui masyarakat. Seperti yang dapat lihat di slide ini, terdapat 3 kaedah penerapan nilai murni melalui masyarakat, iaitu yang pertama adalah ahli jawatan kuasa kawasan perumahan mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Mereka bolehlah mengadakan aktiviti seperti gotong royong membersihkan kampung ataupun kawasan perumahan, dan juga jika ada mana-mana ahli keluarga yang ingin mengadakan majlis perkahwinan, mereka bolehlah memberitahu kepada ahli jawatan kuasa supaya ahli jawatan kuasa boleh mengajak ramai-ramai orang kampung ataupun jiran tetangga untuk bersama-sama bergotong royong untuk menjayakan majlis perkahwinan ini. Mereka bolehlah membantu dari segi menyiapkan makanan dan dekorasi majlis. Dengan mengadakan aktiviti seperti ini, kita dapat melihat sifat bekerjasama terpupuk dalam diri mereka ketika mereka melakukan kerja bersama-sama. Selain itu, mereka juga boleh belajar untuk bertolak ansur ketika melakukan kerja supaya kerja yang mereka ingin lakukan itu dapat diselesaikan dengan mudah. Tanpa kita sedari, aktiviti-aktiviti seperti ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara orang-orang sekeliling kita dan juga dapat menjimatkan banyak masa. Kaedah yang kedua adalah pembelajaran melalui tingkah laku masyarakat yang berdasarkan adat resam. Seperti yang kita tahu, Malaysia penuh dengan adat resam dan dipraktikkan oleh ramai orang dalam negara ini. Seperti memberi salam antara satu sama lain. Tanpa kita sedari, apabila kita sering memberi salam kepada orang lain, ia telah menunjukkan bahawa kita menghormati mereka. Jadi adanya sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Tidak cukup dengan itu, adat resam juga telah mengajar kita untuk tidak berpilih kasih dalam melakukan apa-apa keputusan dan kepada orang-orang yang sekeliling kita. Apabila kita mengerjakan perkara ini, kita dapat belajar untuk berkasih sayang dengan semua orang sekeliling kita. Seterusnya, adat resam juga mengajar kita untuk melakukan sesuatu kerja itu dengan penuh amanah dan jujur. Apabila kita melakukan kerja dengan amanah dan jujur, tanpa kita sedari, sifat rajin juga akan terpupuk dalam diri kerana kita mengerjakan sesuatu itu dengan kehendak diri sendiri
dan dengan usaha diri sendiri. Akhir sekali, kaedah penerapan nilai murni yang ketiga adalah organisasi sukarelawan mengadakan aktiviti sukarelawan seperti menziarahi rumah orang-orang tua dan rumah anak-anak yatim. Pihak organisasi bolehlah menggunakan media platform untuk menyebarkan tentang aktiviti-aktiviti yang mereka adakan supaya orang ramai boleh menyertai sekali. Semua makanan dan pakaian bolehlah diterima daripada mana-mana pihak yang ingin menderma. Apabila orang ramai menyertai aktiviti seperti ini, mereka dapat melihat serba sedikit kekurangan orang lain dan dapat memupuk sifat bersyukur dalam diri mereka serta sifat pemurah kerana mereka ingin memberi kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, seterusnya, kaedah penerapan nilai-nilai murni kepada masyarakat seluruhnya melalui keluarga. Terdapat 4 kaedah, antaranya ialah melengkapkan ilmu agama dalam diri anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa berperanan dalam membentuk sahsiah diri anak-anak. Dengan ini, ibu bapa haruslah mengajar anak supaya dapat membezakan amalan yang baik dan buruk. Kesannya, anak akan membesar menjadi insan yang mulia. Seterusnya, menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak. Ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak. Oleh itu, segala perbuatan yang dilakukan oleh ibu bapa akan ditiru oleh anak-anak. Kesannya, kita akan melahirkan sikap dan perangai seseorang anak itu menjadi cemerlang sekiranya kita menunjukkan contoh yang baik. Seterusnya, menunjukkan sifat penyayang. Dengan ini, ibu bapa haruslah menunjukkan sifat amil peduli terhadap anak-anak seperti mengambil berat tentang apa yang berlaku terhadap anak-anak. Bukan itu saja, penunjukan sifat penyayang dapat dilihat apabila ibu bapa meluangkan masa bersama anak-anak serta menghulurkan bahu dan telinga kepada anak-anak. Kesannya, anak akan rasa disayangi dan dihargai. Yang terakhir, menghadiri program yang berusulkan nilai murni. Melalui program ini, ahli keluarga dapat memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Dengan ini, kita dapat melahirkan keluarga yang harmoni serta melahirkan individu yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Anis Amirah binti Muhammad Fauzi daripada Grup 3 akan menerangkan tentang kepentingan nilai murni berbudi bahasa dan kesan pengabaiannya. Definisi berbudi bahasa ialah percakapan yang baik, bersopan santun ketika bertutur dan berhemah budi bicaranya, beradab dan bersopan santun, bersifat tertib, bersikap lemah lembut, bertingkah laku baik serta mempunyai akhlak yang murni. Tujuannya yang pertama ialah mewujudkan suasana aman harmoni, saling bekerjasama, hormat menghormati, berkasih sayang dan demi kesejahteraan hidup. Implikasi tidak berbudi bahasa ialah 1. Keruntuhan akhlak di dalam kalangan remaja yang membuatkan masalah disiplin dalam kalangan remaja semakin meningkat. Kedua, remaja bersikap untuk tidak memberi kerjasama, tidak saling hormat menghormati dan tidak bertanggungjawab di antara satu sama lain. Yang kedua, wujudnya jurang antara golongan muda dan yang sudah berumur. Ia mewujudkan perbalahan antara masyarakat antara satu sama lain. Yang ketiga, pembangunan negara kita akan terbantut kerana tiada persefahaman antara masyarakat. Kes sejenayah semakin meningkat di dalam negara kita dan menyebabkan kita bakal dipandang serong oleh negara-negara luar. Kesimpulannya, pembelajaran secara formal dan tidak formal oleh ibu bapa dan para pendidik ini merupakan salah satu kaedah yang bagus dalam membantu anak-anak muda untuk lebih mengerti tentang kepentingan berbudi bahasa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan saya akan perkenalkan diri. Nama saya Raja Nura Amirah binti Raja Ibrahim. Nombor ID 2020862444. Baiklah, untuk nilai murni seterusnya ialah tolong menolong. Seperti yang kita tahu, tolong menolong merupakan satu amalan yang mulia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, konsep tolong menolong membawa maksud saling membantu. Seperti yang kita ketahui, walaupun rambut sama hitam tetapi hati lain-lain. Setiap manusia mempunyai jenis dan tahap kemampuan yang berbeza. Dan perbezaan itu merupakan anugerah Allah yang menjadi kelebihan dan kekurangan setiap individu. Kelebihan kita dalam sesuatu perkara dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri, bahkan kepada orang lain yang memerlukan. Begitu juga dengan kelebihan orang lain
yang akan memberi kebaikan kepada kita dalam pelbagai cara. Perkara ini dapat mewujudkan hubungan yang harmoni dan saling melengkapi antara satu sama lain. Dari sudut agama, Allah SWT telah menyuruh hamba-Nya untuk saling membantu dalam melakukan kerja-kerja yang baik dan bertakwa, menjauhi perkara-perkara yang mungkar serta melarang mereka daripada melakukan yang batil, dosa dan maksiat. Dalam sejarah Islam pula, sikap tolong-menolong dapat kita ambil teladan melalui peristiwa hijrah, di mana kaum muhajirin telah berhijrah ke Madinah dan kaum Ansar telah menolong mereka sebaik yang mungkin dalam pelbagai cara. Ini telah membuktikan bahawa sebagai asas untuk kesatuan umat Islam perlu meletakkan akidah Islam sebagai wadah tolong-menolong kepada usaha menguatkan peranan ummah dalam masyarakat melalui persepakatan dan satu suara. Di Malaysia, amalan tolong-menolong yang sering dilihat ialah tabung khairat kematian. Tabung khairat kematian bertujuan bagi memudahkan kerja-kerja pengurusan kematian dan juga mengurangkan beban waris yang tinggal. Walaupun tolong-menolong amat dibawarkan dalam Islam, terdapat beberapa had dan garis panduan. Tidak semua perkara boleh dibantu, di mana perkara tersebut boleh merosakkan akidah atau terbiasang dari konteks Islam yang sebenar. Kita tidak boleh menolong orang lain dalam melakukan perkara yang mungkar seperti menipu dan mencuri. Islam tidak pernah menyeru umatnya untuk melakukan kejahatan atau kerosakan di muka bumi Allah SWT. Konsep tolong-menolong perlu wujud dalam menghasilkan kehidupan yang dapat memenuhi keperluan individu, keluarga, masyarakat, agama dan negara. Masing-masing perlu mengetepikan ego diri dan kepentingan peribadi demi membina kesatuan ummah dalam menjamin kelangsungan dan peranan mereka dalam masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Isha dan saya akan sambung dari sahabat saya tadi dalam kepentingan nilai murni dan kesan mengabaikannya, nilai keprihatinan dan toleransi. Sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, biar saya kenalkan dengan definisi keprihatinan dan toleransi. Prihatin bermaksud mengambil berat atau perhatian terhadap suatu perkara. Hal ini merangkumi kesungguhan, menunjukkan minat atau perhatian berat pada seseorang ataupun sesuatu. Sebagai contoh, terhadap kebajikan sosial dan kepentingan awam, serta ke atas rasa dan tuntutan yang memenuhi cita-cita bahasa, bangsa dan negara. Seterusnya, toleransi boleh didefinisikan dari segi bahasa, di mana kemampuan seorang itu untuk bersabar, mengalah dan menerima apa-apa yang tidak sehaluan dengan kehendaknya. Persoalan ini sering dibangkitkan bersama isu keselamatan dan perpaduan sesama kita. Kembali kepada tajuk kita tadi, kepentingan, keprihatinan dan toleransi serta kesan pengabaiannya. Pertama sekali, jelas sikap prihatin dan toleransi dapat mencetuskan kesejahteraan rakyat. Hal ini demikian kerana ianya dapat membendung jenayah. Contoh mudah, kita mengambil berat tentang jiran kita yang tiada di rumah dan kita lihat pintu pagarnya terbuka. Terang lagi bersuluh, hal ini sungguh muskil dan kita segera menelefon polis. Kemudiannya, polis memberitahu bahawa orang cuba memecah masuk rumah dan kes dapat dibanteras. Walau bagaimanapun, sesetengah orang masih mengamalkan sikap tidak masuk campur ataupun tidak jaga tepi kain orang lain, di mana mereka lebih rela menyaksikan perkara sadis dan hanya berpejam mata, terutamanya kes di sebalik pintu. Antaranya kes pukul dan dera serta sumbang maram seperti kes haruan makan anak. Dalam negara yang pelbagai bangsa, kaum dan agama ini, sikap toleransi semestinya meningkatkan rasa nasionalisme. Hal ini wujud hasil daripada keinginan keamanan yang membendung konflik dan perpecahan antara individu maupun kelompok di mana adanya penerimaan pelbagai pendapat dan tolak ansur yang damai. Dengan adanya toleransi, tercetuslah rasa nasionalisme dalam diri lantaran rasa sayang kepada tanah air yang tercinta. Dah terhantuk baru tengadah. Peribahasa tersebut sengaja dipetik untuk dikaitkan isu semasa mengenai ugutan rogol yang tidak dianggap serius dan diujar hanya gurauan akan sekelas. Natijahnya, kepercayaan mula pudar terhadap masyarakat. Apa yang dimaksudkan ialah mangsa-mangsa kejadian rogol, samun, rompak, penderaan, pukul dan ragut akan lebih rela mendiamkan diri oleh kerana sikap masyarakat yang tidak ambil peduli ini. Hal ini memberi impak besar terutamanya mangsa tersebut dari segi mental oleh sebab tiada sokongan fizikal dan emosi sehinggakan cenderung untuk mengambil nyawa sendiri. Baru-baru ini gempar di akhbar bahawa seorang pemuda berumur 25 tahun telah maut
setelah terjun dari tingkat 4 Suria KLCC. Hal ini mungkin dapat dielakkan jika sesiapa cukup prihatin untuk memeriksa keadaan lelaki tersebut dan hal ini wajib dipandang serius. Kesannya, nyawa mangsa ini tersia. Perkara ini disebabkan kerana nyawa yang dipertaruhkan di mana rasa sedih dan rasa kesal tiada guna lagi. Bak kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Sudah izhar bahawa apabila keprihatinan dan toleransi diabaikan, kesannya sangat tragis sekali, justeru meninggalkan luka yang mendalam ke atas masyarakat, keluarga dan orang yang terdekat. Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insya-Allah sikap prihatin dan toleransi yang dipraktiskan ini akan membantu menyelamatkan nyawa dan melindungi insan yang tidak berdosa dari tersakiti. Lantas membentuk sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mula menyemaikan sikap prihatin dan toleransi sesama kita agar kita mencapai kehidupan yang konduktif. Sekian, itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Noira Aimi dan saya akan membentangkan bahagian cadangan report ini. Dan saya akan mengkongsikan secara ringkasnya bagaimana kita nak pastikan amalan nilai budi bahasa tak hilang dalam generasi ini. Golongan mana yang bertanggungjawab untuk pastikan generasi ini masih menyambung nilai murni ini. Jadi, pada pendapat saya, golongan yang paling signifikan adalah golongan ibu bapa. Kenapa ibu bapa? Selain daripada guru, ibu bapa juga memainkan peranan penting sebagai pendidik kepada anak mereka. Bukan sahaja dari segi pendidikan, tetapi akhlak juga penting dalam mendidik generasi ini. Selain itu, ibu bapa perlu menjadi contoh teladan kepada anak mereka. Sebagai anak, mestilah mereka akan persoalkan tentang beberapa perkara. Contohnya, ibu bapa menyuruh ataupun meminta anak mereka supaya sentiasa memberi salam, sentiasa menolong orang tua dan menghormati orang tua dan sebagainya. Tetapi ibu bapa sendiri tak mengamalkan nilai murni itu. Jadi sebagai anak, mestilah mereka akan persoalkan kenapa ibu bapa mereka tak mengamalkan sedangkan mereka disuruh untuk mengamalkannya. Jadi di situ ibu bapa perlu menjadi contoh teladan kepada anak mereka dengan cara mengamalkan nilai budi bahasa tersebut. Dalam bahagian ini, bukan sahaja ibu bapa yang penting, yang memainkan peranan penting, tetapi kita sebagai seorang individu dan sebagai pihak masyarakat perlu mengambil langkah untuk mengamalkan nilai ini dalam kehidupan seharian. Contoh yang boleh diambil adalah semudah menegur sapa antara satu sama lain. Didapati bahawa amalan menegur sapa ini merupakan antara amalan yang jarang dilakukan disebabkan jurang antara masyarakat yang mungkin disebabkan oleh faktor perbezaan etnik. Jadi di situ kita sebagai seorang individu, tak kisah lain etnik, tak kisahlah bangsa lain, kita sebagai seorang individu perlu mengambil langkah pertama untuk mengamalkan nilai ini. Jadi bila dibiasakan dalam kehidupan seharian, masyarakat akan mengikut dan juga generasi ini akan turut mengikutnya sebagai satu budaya dalam generasi ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi kita telah sampai ke bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah amalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni ini perlu bergerak selari dengan arus pembangunan negara Malaysia yang unik dengan kepelbagaian kaumnya. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini terdapat pelbagai kaum seperti Cina, Melayu, India. Yang kedua ialah kerajaan perlu memainkan watak utama bagi menjayakan dasar kebudayaan negara yang bertumpukan dari pengamalan berbudi bahasa dan nilai-nilai murni. Yang ketiga ialah sebagai seorang rakyat Malaysia, kita seharusnya sentiasa mengamalkan amalan berbudi bahasa ini seperti tolong-menolong, bertoleransi dan baik hati ini di dalam kehidupan seharian kita supaya ia menjadi contoh kepada orang-orang lain. Yang seterusnya ialah ibu bapa, guru dan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting bagi menjadi contoh dan tauladan untuk anak-anak muda kita mengamalkan sikap berbudi bahasa ini supaya ia kekal diteruskan dan diamalkan hingga generasi ke generasi yang akan datang. Dan yang terakhir ialah keharmonian negara adalah amat penting bagi membentuk sesebuah negara yang berjaya.
Dan hal ini sudah ditekankan di dalam rukun negara Malaysia yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jadi itulah 5 kesimpulan yang dapat kami simpulkan di dalam slide kami pada hari ini. Jadi itu sahaja yang dapat kami presentkan kepada anda semua. Saya akhiri dengan ucapan sekian. Terima kasih.